Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu. Okey, pada hari ini cikgu akan sambung untuk tajuk warisan negara bangsa, dan saya akan masuk kepada subtajuk 1.2 iaitu ciri-ciri bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Minggu lepas cikgu dah terangkan berkenaan dengan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat, termasuk ciri-ciri negara bangsa anak Melayu. So hari ini cikgu nak terangkan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seperti mana yang kamu sedia maklum, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu ini terbahagi kepada 6. Okey, yang pertama adalah kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh undang-undang serta lambang kebesaran. Okey, dalam Kesultanan Melayu Melaka, okey, jelas kita cuba terangkan kepada kamu tentang kepentingan pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran. Okey, dia ada pentadbiran, dia ada peraturan masyarakat yang tersusun dan corak politiknya yang tersendiri bagi membentuk negara bangsa. Ciri-ciri negara bangsa tersebut ialah kerajaan, seperti yang cikgu sebutkan tadilah, ada 6 iaitu kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh undang-undang serta lambang kebesaran. So nanti kamu dapat buku teks ataupun kamu buka di buku teks online muka surat 6 hingga muka surat 7. So cikgu akan terangkan satu persatu berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita masuk kepada ciri yang pertama iaitu kerajaan. Okey, dalam sebuah negara mesti ada kerajaan, betul? Okey, kerajaan ni dia muncul disebabkan oleh adanya raja. Kita tahu bahawa negara kita, Tanah Melayu pada awalnya, kita mempunyai sistem Kesultanan Melayu Melaka pada awal lah. Okey, raja merupakan pemerintah tertinggi yang dibantu oleh pembesar. Okey, pemerintahan beraja diperkukuhkan lagi dengan sistem pembesar 4 lipatan yang menjadi tonggak pentadbiran Melaka. Okey, kalau kita ada seorang raja, sistem pembesar 4 lipatan itu seperti contohnya Syah Bandar, Temenggung, bendahara, penolong bendahari dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai sistem pembesar 4 lipatan, maksudnya pembantu-pembantu dia lah. Okey, sistem pentadbiran kerajaan yang tersusun menjadikan Melaka ni sebagai sebuah empayar yang sangat terkenal. Okey, selepas kedatangan Islam, pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mula menggunakan gelaran sultan. Okey, untuk pengetahuan kamu, sultan itu adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab kerana setelah kemunculan ataupun kedatangan agama Islam di Melaka, okey, Raja Melaka ramai yang memeluk agama Islam dan mereka menggunakan perkataan sultan. Okey. Okey, selain daripada itu, yang kedua, ciri kedua adalah rakyat. Rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka untuk mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, contohnya secara umum, rakyat terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Okey, pada asalnya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita memang ada orang Melayu sahaja setakat ini dengan orang laut lah. Kita masih lagi tak ada lagi kedatangan orang Cina ataupun kita panggil sebagai imigran. Kita tak ada lagi kedatangan imigran seperti orang Cina, orang India dan sebagainya, masih lagi tak ada. So memang kebanyakan yang berada di tanah Melayu, yang berada di Melaka tu adalah orang Melayu. Okey, golongan di perintah terdiri daripada rakyat yang merangkumi golongan merdeka dan juga hamba. Okey, merdeka dan juga hamba itu adalah satu key point. Okey, hamba itu maksudnya orang yang bekerja dengan raja. Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh sultan, manakala rakyat mengakui kesultanan, kekuasaan sultan. Macam kita sekarang lah, kita akui tentang kedaulatan seorang raja. Kita menumpahkan taat setia kita kepada yang di-Pertuan Agong. Okey, samalah seperti yang berlaku dalam ataupun ciri-ciri dalam rakyat. Okey, hubungan timbal balik mewujudkan persefahaman, ikatan antara golongan pemerintah dengan golongan diperintah. Golongan pemerintah itu maksudnya raja. Okey, golongan diperintah itu ialah rakyat. Timbal balik tu maksudnya kita ada satu hubungan yang baik antara raja dan juga rakyat, antara pemerintah dan juga rakyat. So kita kena ada satu hubungan. Contoh macam sekarang lah, kamu tengok contohnya seperti banjir di Pahang. Kamu nampak tak YDP